Baik, salam sejahtera. Anda semua cerita di sebelah berita. Hari ini 1 Jun 2022 sudah tentu hari yang cukup bermakna untuk kita melihat kepada Hari Gawai 2022 dan kerana itu juga berita yang ingin kami bawakan khususnya melihat kepada Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah yang mana menzahirkan ucapan selamat menyambut Hari Gawai kepada semua yang meraihkan perayaan itu khususnya bagi mereka yang berada di Sarawak pada hari ini, dan turut menzahirkan ucapan yang sama ialah Raja Pemaisuri Agong Tunku Hajah Azizah Aminah Maimunah Iskandariah, dan difahamkan ucapan baginda berdua dibuat menerusi hantaran di akaun Facebook rasmi Istana Negara, dan Seri Paduka berdua turut menzahirkan harapan agar perayaan Hari Gawai akan terus menyemarakkan keharmonian antara kaum dan juga memperkukuhkan perpaduan di Malaysia. Dan perayaan Hari Gawai menandakan bermulanya musim baharu penanaman padi yang membawa nafas baharu kepada masyarakat Sarawak. Okey, ketibaan Hari Gawai amat dinantikan masyarakat Iban, masyarakat Dayak sebenarnya di Sarawak, dan 2 tahun tidak diraikan berikutan pandemik COVID-19. Tahun ini kemeriahannya kembali terasa. Tiada lagi halangan untuk upacara miring dan juga rumah terbuka asal patuh dengan garis panduan yang ditetapkan. Kunjungan Awani Borneo di Rumah Panjang Jarup Nanga Padisong disambut dengan irama paluan tabuh dan gong. Bermula dengan upacara miring, tetamu kemudian dihidangkan dengan tuak sebagai tanda mengalu-alukan kedatangan tetamu ke Rumah Panjang. Lepas tu kita pergi ke ruai tu dan kita pun ada upacara masak kuih tradisional seperti tadi penyaram, sara semut dan kuih cuan. Ada upacara berbiau. Upacara berbiau tu untuk macam kita memohonlah kesejahteraan. Lepas tu supaya masa gawai ni panjang umur, murah rezeki, dan kita macam murah rezeki dan kita sihat walafiatlah selalunya. Mereka turut menyediakan pohon ranyai di pertengahan kawasan Rumah Panjang yang digantung makanan atau minuman. Pada malam gawai, semua ketua keluarga dan tetamu dijemput untuk bernghajat sambil mengelilingi pohon ranyai. Mereka kemudian memilih barang yang diinginkan dan memotongnya menggunakan parang ilang yang dibawa ketika menari ngajat. Jadi kita nak boleh semangat pengadiri. Jadi dia tahu antara boleh ke kita antara tangan nama lalu semangat. Taja penyakit tu dah kira basuang itu udah kurang jauh udah nadai meh. Kapit nadai suang nadai. Jadi aku ngat saya gagal aku senang hati aku antara medak. Baik, untuk berkongsi cerita dan juga pengalaman untuk menyaksikan bagaimana meriahnya Hari Gawai 2022 ini, untuk itu saya nak bersama dengan Fadilah Sulaiman, Wakil Awani Borneo. Saya difahamkan daripada pagi tadi sebenarnya Fadilah membuat tinjauan untuk membawakan perkembangan dan juga cerita-cerita dan juga mungkin hari yang cukup bermakna bagi masyarakat di Sarawak, kerana kita tahu Hari Gawai ini bukan hanya diraikan oleh masyarakat Dayak sahaja, tapi kalau cakap pasal gawai ni seolah ada macam hari raya untuk semua di Sarawak. Mungkin boleh diceritakan daripada sambutan ataupun ada sedikit majlis tak salah saya di BCCK, kemudian Fadilah juga berkesempatan untuk meninjau bagaimana masyarakat khususnya yang berada di puncak Borneo meraihkan gawai 2022 ni. Mungkin boleh dikongsikan ceritanya untuk hari ini. Baik, terima kasih Fauzi. Terlebih dahulu ingin saya ucapkan selamat Hari Gawai juga kepada semua penonton dan khususnya kepada masyarakat yang menyambutnya, iaitu masyarakat Dayak di Sarawak inilah, dan bukan hanya di Sarawak, juga yang bermastautin di Semenanjung, di Sabah dan juga di Brunei mungkin. Dan Fauzi, semestinya acara sambutan Gawai Dayak ini antara upacara ataupun perayaan utama bagi kita rakyat di Sarawak ini. Dan boleh saya katakan sebenarnya dia sudah bermula sejak semalam lagi, iaitu pra-gawai, dan dengan mulakan dengan aktiviti miring dan sebagainya. Tapi sebelum itu saya ingin berkongsi dahulu pasal hari pertama gawai lah. Biasanya Hari Gawai akan disambut pada 1 dan 2 Jun. Dan ketika inilah kita menggunakan peluang itu untuk berkunjung, untuk pulang ke kampung halaman untuk bersama dengan keluarga. Bagi mereka yang bekerja bermastautin di luar, untuk pulang ke kampung halaman masing-masing untuk mengenali, berkumpul bersama keluarga, kerana ini sudah pastinya masa
yang paling tepat sekali untuk kita beramah mesra dengan keluarga, kerana sejak 2 tahun yang lalu pandemik bermula, kita sedia maklum tidak dapat dilakukan ataupun disambut Hari Gawai ini dengan begitu meriah sekali. Mungkin disambut dengan dengan semangat kebersamaan dari konteks membendung daripada dijangkiti oleh wabak COVID-19. Tapi hari ini saya nak kongsikan kita sudah mula kembali merayakan Hari Gawai seperti tahun-tahun sebelum ini, sebelum pandemik melanda, iaitu kebiasaannya pada hari pertama Gawai itu orang-orang kenamaan ataupun pemimpin di negeri Sarawak ini akan membuat rumah terbuka, dan sepertinya pagi tadi ada pihak daripada Parti Pesaka Bumi Putra Bersatu, khasnya dari Sayap Pesaka, yang diketuai oleh Timbalan Premier Sarawak sendiri, iaitu Dato' Amar Douglas Ugah Embas, di pusat convention Borneo Kuching, iaitu di BCCK. Dan kita tadi pada 11 pagi pukul 11 itu kita turut meraihkan bersama dengan ketua-ketua kaum, bersama dengan masyarakat yang menyambutnya, khasnya di kawasan Kuching inilah, termasuk juga barisan pemimpin di negeri Sarawak ini, termasuk dengan Premier kita sendiri, Tan Sri Abang Johari Tun Openg, turut hadir bersama wakil-wakil rakyat untuk meraihkan semangat. Sebab kerana kita pasti semangat Hari Gawai ini adalah semangat untuk melahirkan kesyukuran oleh hasil tuaian padi. Tapi mungkin dalam konteks kita meraihkan pada zaman ini, ia tidak semestinya hanya terhad kepada dari segi sumber rezeki begitu saja, tetapi juga dari segi pengurusan kerajaan itu sendiri dalam menangani COVID-19, dalam membangkitkan pembangunan negeri selepas pandemik COVID-19. Dan itulah tadi yang dikongsikan oleh Dato' Amar Douglas Ugah Embas. Dan selain itu, selain berada di majlis ramah mesra bersama dengan pemimpin, sebentar sebelum saya bersiaran langsung dengan Fauzi tadi, saya baru saja pulang daripada ngabang juga di rumah rakan tugas kita sebenarnya di kawasan Puncak Borneo, iaitu di tempat itu kira-kira perjalanan mengambil masa sekitar 1 jam untuk pergi ke kampung, ke kawasan beliau itu di Puncak Borneo, walaupun masih di dalam Kuching. Dan dapat saya kongsikan sebenarnya kawasan Kuching berbezanya sambutan Gawai dan juga raya adalah kalau pada raya awal bulan ini tadi, ketika raya di jalan raya memang sesak dengan kereta, memang trafik. Tapi hari ini tadi saya melihat pemandangan saya sendiri di kawasan bandaraya ini keadaannya agak lengang, kerana saya percaya ramai sebenarnya yang pulang ke rumah panjang masing-masing, iaitu, dan kita sedia maklum sekarang Sarawak sudah dapat dengan rangkaian jalannya sudah dapat menyambung daripada Kuching sehinggalah ke kawasan utara di Lawas itu sendiri. Kita ada laluan dan sekarang sepadan pun sudah dibuka. Jadi lebih senang, lebih mudah untuk rakyat kita pulang ke kampung halaman masing-masing untuk bersama dengan keluarga masing-masing. Dan mungkin Fauzi ada soalan lanjut untuk mengetahui, Fauzi? Fidlah, seperti yang Fadila katakan, Gawai ni perayaan utama di Sarawak. Malah saya ingat lagi rakan saya sebelum ni pernah mengatakan dia samalah kalau di Semenanjung tu, kalau Raya Aidilfitri tu kalau ikut kalender memanglah hari pertama, hari kedua, tapi sepanjang sebulan 30 hari tu lah hari raya. Samalah juga macam Hari Gawai. Seminggu pertama tu sudah tentu busy ataupun sibuk mereka yang meraihkan tu berkunjung antara satu rumah ke satu rumah. Kita tahu ini adalah perayaan Hari Gawai yang dinanti-nantikan setelah 2 tahun tak dapat nak meraihkan seperti yang sebelumnya, sebelum pandemik. Mungkin boleh dikongsikan. Tadi diceritakan adalah kalau nak lihat atau nak bandingkan dengan cara orang bandar atau yang berada di Kuching ataupun di bandar-bandar pusat bandar, berbeza sekali kalau nak lihat daripada suasana dan juga momen Gawai disambut di kawasan kampung ataupun di luar bandar. Mungkin boleh diceritakan juga, saya tahu Fadila mungkin ada rakan-rakan lain yang turut meraihkan Hari Gawai ini. Ceritakanlah momen setelah lama mereka ni yang tak dapat pulang sebelum ini, akhirnya dapat pulang untuk meraihkan bersama insan tersayang, keluarga, sahabat handai. Ceritakan tentang momen tu. Betul, Fauzi. Jadi kalau nak dikatakan sambutan Gawai ini, apa yang paling penting bagi mereka adalah untuk merapatkan silaturahim, dan lebih-lebih lagi ketika kita baru sahaja melalui pandemik COVID-19 di mana 2 tahun lalu mereka tidak dapat meraihkan dengan sempurna perayaan Gawai itu. Kerana kalau diikutkan, Fauzi, kalau ikut masyarakat yang menyambut Gawai ini, masyarakat Dayak, kalau lihat rumah panjang itu sendiri, konsepnya sendiri sudah menunjukkan mereka sangatlah
mengutamakan keramaian, iaitu di mana rumah panjang mempunyai lebih 20 pintu dan kita ada ruai untuk bersosial sesama ahli keluarga, dan setiap kali perayaan pun mereka akan menjemput orang luar. Kebiasaannya mereka memang adalah komuniti yang sangat mementingkan keterangkuman, bukan sahaja dalam komuniti mereka sendiri, dan saya juga sebelum ini pun pernah pergi menyambut di rumah panjang sendiri, dan semestinya perayaan masa saat kemuncak itu adalah ketika upacara miring untuk spiritual mereka sendiri, dan diikuti dengan beramah mesra dan juga berkaraoke. Itu mesti ada, Fauzi. Itu tidak kiralah masa malam sebelum gawai ataupun pada hari gawai, itu memang sentiasa berjalan untuk karaoke. Memang rakyatnya, kiranya komuniti di sini memang sering, itulah untuk masa kita melepaskan hasil kerja titik peluh sebelum ini, kerana itu masa untuk bersukaria. Dan sudah pasti saya juga berbual dengan orang ketika ngabang tadi, berbual dengan orang yang datang, katanya dalam 2 tahun lepas mereka tidak dapat merasakan meraihkan buat rumah terbuka, dan itulah antara yang paling dirindui. Kerana kalau Fauzi sedia maklum juga, ketika pandemik hari itu, antara garis panduan yang dikeluarkan oleh JPBNS Sarawak ialah untuk memastikan setiap bilik ataupun setiap pintu dalam rumah panjang itu meletakkan garisan. Mungkin bukan sebagai garis panduan, tetapi ada yang mengambil inisiatif untuk meletakkan garisan kerana tidak mahu terlalu ramai, terlalu bersesak. Kerana realitinya kalau dalam apa-apa sambutan perayaan memang akan berlaku ketika bersosial, memang akan berlaku sedikit kesesakan, dan itu antara inisiatif yang diambil mereka untuk menghalang, walaupun mereka adalah penduduk yang duduk di bawah satu bumbung dalam satu rumah panjang. Itu mungkin bagi kita memang agak situasi yang menyedihkan, tapi mungkin ketika itu kita menzahirkan kebersamaan itu dalam bentuk menangani pandemik COVID-19, sebab kita punya fokus adalah untuk memastikan angka jangkitan itu tidak meningkat. Kerana ketika itu kita dapat lihat angka harian setiap hari pun kalau tidak 3 angka, 4 angka, dan kalau kini kita masih dapat kerana kebersamaan kita membendung wabak tersebut dari terus menular. Sebab itulah kita pada tahun ini bukan saja untuk gawai, untuk hari raya juga kita dapat menyambut dengan secara besar-besaran ketika ini, dengan semangat kebersamaan yang sama itu juga. Dan itu sangat penting dan dititik beratkan oleh semua rakyat Sarawak, saya percaya. Dan kalau kita dapat lihat selain itu juga, Fauzi, kebiasaannya secara tradisi kalau kita pergi mengabang ke rumah panjang, mereka akan menghidang tuak, dan sudah pasti bagi yang Muslim mungkin merasakan itu adalah sesuatu yang sukar untuk kita terima, tapi sebenarnya ia tidak diwajibkan. So jadi, dan sekarang pun sedia maklum, kalau perkahwinan di Sarawak ini 50%-nya adalah perkahwinan campur, dan oleh itu untuk mendapat dalam satu keluarga memang kebiasaannya memang ada ahli keluarga yang Muslim juga. Jadi biasanya lah realitinya kalau pergi ke mana-mana rumah terbuka, kalau pergi ngabang pun memang akan disediakan slot ataupun memang disediakan juadah-juadah yang halal yang dibuat sendiri oleh ahli keluarga Muslim itu sendiri. Dan seperti sebelum ini saya ke rumah panjang juga, memang antara 20 pintu yang ada di rumah panjang tersebut memang ada satu pintu khas yang menyediakan untuk juadah-juadah untuk orang Islam, dan itulah antara nilai-nilai keterangkuman yang dititik beratkan untuk memastikan agar tiada siapa yang rasa tersisih, dan mereka mengalu-alukan dan beraikan semua rakyat Sarawak ini. Fauzi. Seronok-seronok juga bila kita meraihkan Hari Gawai 2022 ni, malah dikongsikan tadi selain pada keenakan ataupun juadah-juadah yang disediakan oleh tuan rumah panjang misalnya, banyak lagi lah aktiviti-aktiviti sosial yang dilakukan oleh mereka yang meraihkan Hari Gawai ini. Selain pada kita melihat kepada untuk masih lagi fokus untuk memutuskan rantaian jangkitan COVID-19, kita perlu ingat ya, kita perlu berwaspada juga dengan ancaman penyakit berjangkit yang lain, termasuklah HFMD. Malah ada baru-baru ini juga kita dimaklumkan tentang waspada tentang ancaman cacar monyet. Itu kena ingatlah yang pertamanya. Okey, mungkin dalam masa yang ada dalam 1-2 minit akhir ini, tadi di awal tadi dikongsikan hari pertama gawai di Sarawak, kalau di BCCK itu ada majlis yang dilakukan oleh parti-parti politik pimpinan kerajaan. Mungkin hari kedua esok ada atau cara ataupun majlis-majlis yang telah dimaklumkan kepada media untuk meraihkan Hari Gawai, open house lah katakan. Tentu. Jadi open house biasanya akan diteruskan untuk hari kedua, dan sebentar tadi kita juga ada dimaklumkan, kita juga ada dijemput untuk
datang ke pesta esok satu hari. Jadi esok lebih secara ringkasnya aktiviti yang lebih santai, yang lebih fun lah kiranya. Jadi esok pun kita akan menghadiri pesta itu di Lunduk dan nanti kita akan diselapit di Lunduk dan itu antara aktiviti-aktiviti yang dibawakan ketika musim perayaan ketika inilah dan sudah pasti kita juga akan berkongsi cerita-cerita sebegitu. Kalau tidak di segmen cerita, kita juga ada membawakan cerita tersebut di segmen Awani Borneo pada 7 malam setiap hari. Okay, baik, terima kasih Fadilah Sulaiman. Beliau dah berjanji akan ada lagi cerita-cerita menarik yang akan disediakan, dihidangkan untuk penonton di Awani Borneo. Jangan lupa untuk anda saksikan secara langsungnya 7 malam. Terima kasih Fadilah atas perkongsian hari pertama warna-warni Hari Gawai 2022. Baik, cerita berehat seketika kembali lagi selepas ini.